Untuk bahagian pengenalan, saya hanya menyentuh berkaitan konsep sahaja, iaitu konsep intervensi dan konsep kerja sosial. Untuk konsep intervensi dia merujuk kepada proses menolong yang dilakukan secara sistematik berdasarkan falsafah, nilai, etika serta kemahiran-kemahiran tertentu yang telah dipelajarilah sebelum melakukan intervensi. Selain itu, intervensi turut merujuk kepada campur tangan dalam perselisihan di antara dua pihak, di mana orang yang melakukan intervensi itu memiliki ataupun mempunyai tujuan dan maklumat tertentu terhadap individu yang mereka intervensi. Ataupun cara paling mudah untuk memahami konsep intervensi ialah satu tindakan yang diambil oleh seseorang bagi membantu orang lain. Itu antara konsep intervensi lah. Seterusnya berkaitan dengan konsep kerja sosial. Seperti yang kita ketahui, kerja sosial ni adalah satu profession dalam khidmat manusia yang bergerak dalam menjaga kesejahteraan sosial dengan bertanggungjawab meningkatkan taraf hidup manusia. Selain itu, kerja sosial turut dikenali sebagai satu aktiviti profesional yang membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan kapasiti keperluan sosial mereka. Konsep seterusnya, kerja sosial turut dikenali sebagai satu profession yang bekerjasama dengan individu, kelompok, masyarakat dan juga keluarga dalam mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada masa yang sama, kerja sosial juga dikenali sebagai satu profession yang bertanggungjawab dalam menegakkan keadilan sosial. Itu sahajalah untuk bahagian pengenalan. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan topik 13 ni, pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh rakan-rakan sekumpulan saya yang lain lah. Itu sahaja. Terima kasih. Seterusnya saya, Muhammad Khairul Ridwan bin Abdul Razak, akan membentangkan tentang peringkat-peringkat dalam pembangunan kumpulan. Berdasarkan model klasikal yang dibangunkan oleh Garland, Jones, dan Courtney pada tahun 1965, terdapat 5 peringkat dalam pembangunan kumpulan, yaitu pra-perhubungan ataupun pre-affiliation, yang kedua adalah kuasa dan kawalan, power and control, yang ketiga adalah kemesraan, intimacy, keempat adalah pembezaan, differentiation, dan kelima adalah pemisahan, yaitu separation. Pertama sekali pada peringkat pra-perhubungan, dalam peringkat ini, ahli-ahli kumpulan masih berjaga-jaga, berasa takut dan mempunyai keraguan dengan ahli kumpulan yang lain. Ahli-ahli kumpulan biasanya mencoba untuk mengenal pasti kecekapan ketua kumpulan dan bagaimana ketua kumpulan melindungi hak-hak mereka, melindungi mereka daripada ketakutan dan penghinaan. Mereka mencoba untuk mendapatkan penerimaan, menyesuaikan diri dengan ahli-ahli lain, dan sebagainya. Kebanyakan perbualan awal dihalalkan kepada ketua kumpulan, dan sesetengah ahli kumpulan akan meminta secara terbuka kepada pekerja sosial untuk mengambil alih perbincangan agar dapat mengawal tingkah laku ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, beralih kepada peringkat kedua, yaitu kuasa dan kawalan. Pada peringkat ini, setelah menentukan bahwa ahli-ahli kumpulan berasa selamat di dalam kumpulan yang dibentuk, mereka mula untuk mengalih pertimbangan mereka kepada hal-hal berkaitan autonomi, kuasa, dan kawalan. Ahli kumpulan akan beralih kepada ahli kumpulan lain untuk mendapatkan sokongan dan perlindungan. Mereka membentuk kumpulan yang lebih kecil, yaitu subkumpulan, untuk menyatupadukan hubungan sesama ahli. Proses ini secara tidak langsung akan mewujudkan konflik dengan subkumpulan lain dan mereka mula menunjukkan kendaraan verbal, penolakan, dan lain-lain. Oleh itu, bagi mengatasi konflik tersebut, ketua kumpulan ataupun pekerja sosial hendaklah mengawal situasi secara sensitif. Beralih kepada peringkat ketiga, yaitu kemesraan. Setelah menjelaskan dan menyelesaikan konflik yang berlaku di peringkat kuasa dan kawalan, ahli-ahli kumpulan mulai akrab dan hubungan sesama ahli kumpulan bertambah baik. Selain itu, ia juga memupuk semangat kekitaan dalam kumpulan. Seterusnya, motivasi ahli-ahli kumpulan juga meningkat untuk melaksanakan perancangan dan menyokong tujuan pembentukan kumpulan. Kepercayaan antara satu sama lain juga meningkat. Ahli-ahli kumpulan juga mulai menerima keunikan antara satu sama lain.
Ahli-ahli kumpulan akan mencoba untuk menyumbangkan masa dan tenaga mereka untuk menjaga kepentingan kumpulan. Peralihan kepada peringkat pembezaan ditandai dengan perpaduan dan keharmonian dalam kumpulan. Ahli-ahli kumpulan lebih menghargai diri mereka, menerima diri mereka, dan ahli kumpulan lain dengan tulen. Ahli-ahli kumpulan juga telah mengatasi perasaan malu dan lebih terbuka. Kumpulan yang dibentuk mempunyai sistem saling membantu untuk memberikan sokongan emosi mengikut perkadaran yang diperlukan oleh setiap ahli kumpulan. Kumpulan yang dibentuk juga menyelesaikan konflik dengan lebih teratur dan mengenal pasti faktor-faktor yang menghalang kemajuan kumpulan. Selain itu, ahli kumpulan yang tidak sependapat dengan majoriti ahli kumpulan juga dihormati. Akhir sekali adalah peringkat pemisahan. Ahli-ahli kumpulan akan mengalami pelbagai reaksi mengenai pemisahan kumpulan. Sesetengah mungkin gelisah dan menolak, manakala sesetengah mungkin menyalahkan ketua kumpulan. Di peringkat ini, ahli-ahli kumpulan memberi maklum balas mereka, menghargai detik-detik indah dan hubungan yang terjalin di dalam kumpulan. Terdapat juga perbincangan mengenai bagaimana untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kumpulan terhadap situasi yang berbeza. Ahli-ahli kumpulan juga mungkin merancang untuk mengadakan perjumpaan semula di masa-masa akan datang setelah kumpulan dipisahkan. Beralih pula kepada peranan ketua dalam kumpulan. Peranan ketua kumpulan sentiasa berubah selari dengan peralihan peringkat kumpulan. Ketua mempunyai beberapa peranan utama seperti menentukan tujuan kumpulan dibentuk, membuat struktur kumpulan, merancang fungsi kumpulan, dan membuat rundingan dengan ahli-ahli lain mengenai masa perjumpaan. Ketua kumpulan akan memulakan perbincangan masalah, menggalakkan penyertaan ahli kumpulan, dan mendekatkan diri dengan ahli-ahli kumpulan. Pada peringkat pra-perhubungan dan peringkat kuasa dan kawalan, ketua kumpulan adalah tunjang utama dalam kumpulan dan perlu memainkan peranan yang penting. Pada peringkat kemesraan dan pembezaan, ketua kumpulan lebih fleksibel dan biasanya membiarkan kumpulan bekerja secara otonomi. Akhir sekali, pada peringkat pemisahan, ketua kumpulan kembali memainkan peranan utama dan menjadi orang tengah untuk memberi sokongan kepada ahli-ahli kumpulan sebelum mereka kembali kepada masyarakat. Baik, seterusnya kita akan bacakan pula tentang intervensi dalam kehidupan sebuah kumpulan. Perkara yang akan dibincangkan dalam bahagian ini antaranya perbincangan dalam kumpulan, kelompok pembelajaran, terapi berkumpulan, dan konseling kelompok. Dalam hal ini, kesemua penyataan tadi merupakan antara kaedah intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial sewaktu berhadapan dengan klien bersifat kelompok. Yang pertama, perbincangan dalam kumpulan. Pendekatan menggunakan cara ini adalah bertujuan untuk memudahkan proses pengenalpastian masalah dalam kalangan klien. Hal ini kerana klien kelompok ini memiliki permasalahan yang lebih kurang sama antara mereka. Justru pendekatan mengumpulkan mereka sebagai sebuah kumpulan adalah gerak kerja yang bijak di mana mampu menjimatkan masa seseorang pekerja sosial itu. Dalam sesi perbincangan ini, setiap kumpulan akan berbincang antara satu sama lain di dalam kumpulan mereka. Begitu juga terhadap pekerja sosial. Perbincangan pastinya berkisar mengenai apa kehendak prima mereka ataupun sasaran mereka selepas menerima khidmat pekerja sosial ini. Yang kedua, kelompok pembelajaran. Kaedah ini sesuai diaplikasikan terhadap klien yang berada dalam kelompok rawatan kerana ia merupakan salah satu cara dalam proses pemulihan. Kaedah kelompok pembelajaran ini berfungsi bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran ahli di dalamnya melalui pembentangan, dan ia turut digunakan sebagai perbincangan berdasarkan pengalaman klien dalam kumpulan itu sendiri. Dalam sesi ini, klien pastinya akan lebih selesa untuk berkongsi pengalaman hidup mereka dengan yang lain akibat memiliki masalah yang lebih kurang sama ini. Ketika sesi ini, pekerja sosial itu lebih berperanan sebagai pemudah cara bagi klien mereka, di mana dalam hal tertentu mereka boleh mencela ketika mana terdapat klien yang kurang memberikan input atau dalam arti kata lainnya kurang bercakap. Jadi pekerja sosial perlu bertindak agar kesemua klien boleh memberikan respon sewaktu sesi ini berlangsung. Kegagalan mengenal pasti klien yang tidak berfungsi ini akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Kejayaan keseluruhan ahli kumpulan pula akan menjadi penanda aras
keberkesanan intervensi yang dijalankan oleh pekerja sosial itu. Seterusnya, terapi berkumpulan. Kaedah ini juga berfungsi bagi kelompok rawatan di mana ianya amatlah sesuai dalam pemilihan individu bagi setiap kumpulan. Terapi kumpulan mampu membantu ahli dalam kelompok mengubah tingkah laku mereka, membantu klien untuk berhadapan dengan masalah kendiri dan membantu untuk memulihkan diri. Melalui terapi berkumpulan ini, pekerja sosial boleh mengaplikasikan teknik sokongan terhadap klien mereka, klien kelompok mereka. Dalam hal ini, penerimaan terhadap klien merupakan teknik asas dalam menolong. Ia disampaikan melalui kata-kata dan tingkah laku keseluruhan yang mampu dilihat oleh klien. Cara klien diterima dan didengari adalah penting dalam mewujudkan rasa diterima dan salah satu caranya ialah bersimpati. Yang terakhir yaitu konseling kelompok. Kaedah ini juga digunakan pakai bagi mengendalikan kelompok di dalam pemulihan. Contoh kes yang boleh diambil di sini ialah kes banduan yang akan dibebaskan setelah selesai menjalani hukuman penjara mereka. Permasalahan yang pasti dihadapi oleh mereka nanti ialah pandangan sinis daripada masyarakat terhadap mereka dan peluang pekerjaan sememangnya akan semakin tipis. Kaedah konseling kelompok ini berfungsi mengembalikan semula kefungsian banduan di dalam masyarakat apabila mereka dibebaskan nanti. Beralih pula kepada peringkat spesifik intervensi. Antara peringkatnya ataupun boleh juga dikatakan sebagai fasa ialah fasa pra-perancangan. Pada fasa ini, seseorang pekerja sosial itu perlu mengkaji latar belakang keseluruhan klien dalam kumpulan yang dibantu, di mana segala maklumat peribadi klien dikumpulkan secara sistematik. Pada fasa ini, penting bagi seseorang pekerja sosial itu menjalinkan hubungan yang akrab bersama klien-kliennya. Aspek kesiapsiagaan diri pekerja sosial juga perlu dipraktikkan ketika menjadi mentor terhadap klien, di mana persediaan dari aspek mental, emosi, dan tindakan perlu diperhatikan. Seterusnya, fasa permulaan kerja kumpulan. Fasa ini dimasuki setelah peringkat sebelumnya berjalan dengan lancar. Pada fasa ini, bermulanya proses pertolongan daripada pekerja sosial terhadap kumpulan kliennya. Sesi perkenalan di antara ahli kumpulan klien dan pekerja sosial berlaku. Dari situ, wujud kepercayaan dalam diri klien. Ini membuatkan mereka selesa untuk berkongsi pengalaman hidup mereka, pandangan mereka, dan segala-galanya lah yang mereka ingin kongsikan dengan lebih meluas. Peringkat seterusnya yaitu peringkat pertengahan. Dalam fasa ini, wujud penentuan situasi oleh pekerja sosial terhadap kliennya. Proses ini memperlihatkan pekerja sosial mencuba memahami permasalahan klien dan menentukan permasalahan utama mereka. Temubual ringkas antara pekerja sosial dengan klien akan dijalankan. Pekerja sosial perlulah memastikan klien memberikan komitmen serta tanggungjawab mereka bagi menyelesaikan masalah mereka ini. Dan peringkat yang terakhir yaitu fasa penamatan. Ia merupakan peringkat terakhir dalam pertolongan pekerja sosial terhadap klien mereka dan merupakan tahap pencapaian berlaku. Pada fasa ini, pekerja sosial perlu memastikan bahawa segala sesuatu yang telah diaplikasikan kepada klien membuahkan hasil dengan matlamat yang ingin dicapai berjaya direalisasikan. Hasil perkhidmatan hingga tiada lagi istilah kebergantungan antara klien dengan pekerja sosial. Dalam variasi dalam kerja sosial kelompok, iaitu konsep dalam asesmen dan intervensi dalam kelompok dapat dibentuk melalui beberapa variasi setting, populasi dan isu yang timbul. Dalam pada ini, kerja sosial dalam kelompok berurusan secara satu sesi kelompok sahaja dan juga secara teknologi mediasi kelompok, iaitu secara maya online yang memerlukan media elektronik. Pertama, sesi kelompok. Pemerhatian terhadap aplikasi secara kelompok kerja sosial yang berkonsepkan hanya untuk satu sesi pertemuan dalam kerja sosial kelompok sahaja. Misalnya interdisiplin dalam kes kelompok, perubahan komposisi yang bergantung kepada jenis profesionalisme yang dalam kes-kes tertentu. Sebagai contoh, tempat perlindungan, pesakit hospital, perumahan dan sebagainya. Satu sesi kelompok adalah untuk tujuan tugasan kelompok, kontrak dan juga peranan pekerja sosial. Oleh itu, variasi dalam kelompok kerja sosial terlihat lebih banyak masa diperuntukkan dalam satu sesi kelompok dalam mesyuarat. Sebagai seorang pekerja sosial yang memainkan peranan sebagai facilitator, seseorang itu haruslah mempunyai pengetahuan yang komprehensif mengenai dengan populasi dalam kelompok, berkemahiran dalam plan dan persediaan untuk
sesi yang akan datang dan mempunyai kemampuan untuk melatih diri untuk lebih giat beraktif, fokus dan berkepimpinan, serta berkemahiran dalam membuat struktur dalam satu sesi, serta memberi gerakan kepada rakan sekerja atau ahli kelompok untuk mengikuti sepenuhnya dalam perancangan dalam fasa perkembangan dalam masa yang diberi. Bagi teknologi mediasi kelompok pula, pekerja sosial perlulah mahir dalam menggunakan teknologi masa kini bagi meningkatkan mutu penyampaian servis kepada klien secara individu melalui kelompok. Namun itu, masalah yang akan timbul adalah masalah jaringan internet dan masalah kebolehpercayaan. Oleh itu, oleh kelompok facilitator perlulah memastikan dokumen persetujuan disetujui sebelum bermulainya sesi secara online. Dan inovasi dalam teknologi juga telah membawa kepada perubahan yang ketara dalam tugasan kelompok, di mana secara umumnya kita boleh membuat sesi perjumpaan secara online. Intervensi dalam tugas kelompok. Dalam intervensi dalam tugas kelompok terdapat 4 peringkat semasa menjalankan tugas kelompok, yaitu yang pertama adalah fasilitasi, kedua kuasa dan kawalan, ketiga fasa kerja, dan keempat fasa penamatan. Bagi peringkat yang pertama yaitu fasilitasi, dia merupakan bagian yang penting dalam menentukan kejayaan seseorang pekerja sosial itu memimpin tugasan kelompok dalam permulaan yang baik. Dan yang merangkumi mengenal pasti tujuan kelompok, membantu membina hubungan antara ahli kelompok, dan mengenal pasti garis panduan kelompok. Ketua perlu memerhati proses kelompok dan isi kandungan kelompok. Oleh itu, proses kelompok merujuk kepada bagaimana suatu kelompok itu berfungsi. Beralih kepada peringkat yang seterusnya yaitu kuasa dan kawalan. Dalam peringkat yang kedua ini, tugasan berkelompok sering menunjukkan perselisihan mengenai dengan masalah yang mereka atasi dan menunjukkan garis panduan yang akan mereka gunakan. Ketua haruslah bersedia untuk memberikan tindak balas tanpa pertimbangan dengan memberi aduan semasa dan dalam perbincangan dan membuat keputusan kelompok. Dan proses perdebatan adalah lebih penting berbanding dengan isi kandungan yang didebatkan. Dan penetapan norma dalam tugasan berkelompok juga membolehkan mereka menilai dan mencari dengan sendiri bagi membantu kelompok untuk mencapai sesuatu matlamat. Dan ketua juga perlu merasakan konflik yang berkaitan dengan idea sambil mengawal konflik yang berkaitan secara pribadi. Peringkat yang seterusnya yaitu fasa kerja, yaitu fasa pertengahan. Setiap ahli kelompok akan melakukan perhatian dengan berkongsi tanggung jawab mereka bagi perkembangan kelompok dan strategi yang diterima sebelum bermulainya mesyuarat dan juga seterusnya membuat keputusan. Dalam fasa kerja ini, model ketua tugasan kelompok dan sokongan lain akan digunakan secara efektif dalam kemahiran komunikasi. Dan kemahiran komunikasi itu merangkumi pendengaran, penyusunan, semula, penyiasatan, pencarian konkret, dan peringkasan. Termination fasa. Penamatan dalam tugasan kelompok boleh terjadi jika salah satu ahli kelompok meletak jawatannya atau penamatan seperti yang tertera dalam syarat kontrak kerja. Dan yang boleh terjadi jika sebuah kelompok itu dibubarkan oleh dalam sebuah organisasi. Jadi secara keseluruhannya kita dapat mengetahuilah mengenai perkara-perkara yang dibincangkan dan diutarakan dalam topik 13 ni. Selain dapat menambah pengetahuan kita berkaitan dengan intervensi dalam kumpulan kerja sosial, ianya juga memudahkan kita untuk mempraktikkan diri sebagai seorang ketua bagi mengendalikan ahli-ahli kumpulan kita di masa akan datang, khususnya dalam praktis kita nantilah. Itu sahaja untuk pembentangan kami. Sekian, terima kasih.